Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini adalah pengalaman seram daripada Rabia. So, terima kasih Rabia sebab dah sudi untuk share dengan kita orang semua. Okey, sebelum tu saya baca email daripada dia. Dia email macam ni. Assalamualaikum Kak AA, semoga Kak AA dan subscriber akak sihat sejahtera. Kisah hotel yang saya nak ceritakan tu saya tak dapat kongsikan sebab ada halangan daripada pihak keluarga. Nanti kalau dah bersedia, kami akan kongsikan kepada akak dan subscriber akak ya. Ini saya kongsikan kisah masa saya belajar di sebuah institusi di area Bangi, Selangor. Katanya kisah ni panjang sikit tapi dia akan cuba ceritakan. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah pertama ni berlaku pada tahun 2010. Yang mana dia cakap kisah ni berlaku beberapa bulan je selepas kisah hari tu. Kisah yang dia kena ganggu dekat USJ tu. Jadi masa tu dia dapat tawaran untuk sambung belajar dekat salah satu institusi yang ada di Bangi. So masa tu dia tinggal dekat sebuah penempatan pelajar macam tu, macam asrama lah katanya. Dia cakap tahun pertama tu tak berapa indah, tak berapa best sangat lah kot. Yelah sebab diorang ni semua dikira pelajar percubaan untuk institusi tu. Rupa-rupanya institusi tu baru je ditubuhkan. Lebih kurang dalam 3 bulan lepas dia masuk ke asrama, ada satu kejadian pelik yang berlaku. Dan kejadian ni jadi masa dia terkena demam panas sampaikan tak boleh nak bangun tau. So masa tu malam, lebih kurang dalam pukul 11.30 malam. Time tu dia tengah tidur. Dah tu kawan sebilik dia yang namanya Zaza, Sarah dan juga Yuri kejutkan dia masa tu. Sebab katanya ada salah seorang pelajar dekat asrama tu terkena histeria. Jadi bilik dia ni adalah bilik yang ketiga sebelum bilik yang terakhir. Dan bilik dia ada dekat sebelah kanan. Jadi nak jalan ke depan tu macam ambil masa lah sikit. Dan masa dia jalan keluar tu, daripada jauh lagi dia dah boleh dengar dah ada orang yang menjerit-jerit, terpekik, terlolong macam tu. Dia pula masih lemah lagi masa tu. Kan dia demam kan. Jadi terpaksalah kawan-kawan dia ni, papa dia untuk keluar daripada bilik tu. Jadi masa tu lepas dia dah keluar, lepas tu jalan ke arah dewan macam itu, sampai je dekat dewan tu, dia nampak ada 4 orang yang terkena histeria. Dan masa dia berjalan melintas ke arah pelajar yang terkena histeria tu, keempat-empat pelajar yang terkena histeria terus datang ke arah dia, lepas tu mengelilingi dia tau. Masa tu dia terkejut lah kan. Dah kenapa pula semua orang macam mengelilingi dia kan. So dia hanya mampu berdiri je dekat situ, tercegat je sambil pandang ke arah mereka. Tak lama lepas tu ada seorang ustaz ni datang. Dan ustaz tu bagi arahan dengan Rabia ni supaya perlahan-lahan jalan ke arah dia, jalan ke arah ustaz tu. Dalam masa yang sama, keempat-empat pelajar yang terkena histeria tu terus pandang ke arah ustaz tu tau. Dan paling ekstrim, salah seorang daripada mereka pergi panjat dinding. Makin lama keadaan makin tegang, makin tak terkawal kan. Ada juga pelajar yang tengah menangis sebab katanya yang menangis ni pelajar yang terkena histeria yang panjat dinding tu adalah adik dia. Dah tu warden asrama dia orang pun minta untuk semua yang ada dekat situ bacakan surah Yasin. Ustaz tadi dengan ada beberapa orang pembantu dia lah, dia masuk ke tengah dewan sana. Lepas tu dia cakap dengan warden, dia minta untuk beberapa orang pelajar pergi ambilkan telekung dan pakaikan kepada pelajar yang terkena histeria tadi. Kiranya nak tutup aurat mereka lah sebab yalah diorang semua pakai baju tidur masa tu kan. Dah lepas dah ambil telekung tadi, adalah beberapa orang pelajar yang agak berani lah juga. Dia pergi pegang pelajar yang terkena histeria tu, lepas tu dia paksa pakaikan telekung. Dalam masa yang sama, ada seorang pelajar yang terkena histeria ni, dia cuba untuk melarikan diri tau. Nasib baiklah juga Rabia ni yang kebetulan ada berdiri dekat dengan pintu. Jadi kalau pelajar tu nak keluar daripada dewan tu, dia kena lalu situ lah. So pelajar tadi dia terus meluru ke arah pintu tu dan Rabia dia sempat tarik telekung pelajar tu sebelum pelajar tu sempat lompat daripada tingkat 3. Dah tu ustaz tadi pun baca-bacakan ayat dan tak lama lepas tu keadaan pelajar semua dah makin reda. Lepas semuanya dah reda, dah settle, warden pun izinkan semua pelajar untuk masuk ke bilik masing-masing. Katanya sampai je dekat bilik, ustaz yang sama yang merawat tu datang ke bilik dia. Lepas tu dia macam baca-bacakan dekat arah bilik tu lah. Mungkin dia pagar bilik tu ke apa kan. Dan lepas ustaz tadi dah baca-bacakan, siap dah baca semua, barulah ustaz tu pergi ke arah dewan balik. Dalam masa yang sama, warden tadi pergi call ibu bapa kepada pelajar yang dah kena rasuk tu supaya datang dan juga ambil pelajar tu balik. Dah, ingatkan semuanya macam dah settle lah kan.
Tapi dalam pukul 3 pagi, kejadian rasuk tu jadi lagi sekali tau. Dan kali ni kawan sebilik dia pula yang kena. Namanya Zaza. Zaza ni jadi macam orang tak keruan tau. Tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia mengilai. Lepas tu dia pandang tepat ke arah Rabia. Badan Zaza ni pula seolah-olah macam terhuyung hayang macam gitu tau. Kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan kan. Dah tu dia menangis. Lepas tu dia mengilai. Memang dia orang bertiga yang ada dekat dalam bilik tu dah tak tahu nak buat apa dah. Semuanya ketakutan. Dah tu Yuri ni beranikan diri untuk pergi ke arah rumah warden sana. Dia berlari pergi ke rumah warden untuk bagi tahu apa yang dah berlaku dengan Zaza. Katanya Yuri ni dia agak brutal lah sikit. Dia orangnya Melayu, tapi maknya yang Melayu, ayahnya pula orang Korea. Orangnya sangat cantik tapi sangat-sangat introvert. Lebih kepada menyendiri macam gitulah kan. Dan Rabia cakap ayat yang terkeluar daripada mulut Yuri tu boleh dikira tau, berapa patah perkataan je pun. Katanya benda penting je yang dia akan bercakap, kalau tak dia akan diam je. Yuri ni sama ada dia kurang rasa takut ataupun mungkin dia tak takut langsung. Sebab katanya kalau nak pergi toilet pun Yuri akan pergi toilet seorang-seorang. Dan pernahlah juga ada student ni saja je nak mendajal dia kan. Lepas tu usik-usik lah Yuri ni. Last kali orang tu pula yang kena dengan Yuri ni. Jadi Rabia cakap Yuri ni memang agak pelik lah sikit. Seorang kawan sebilik yang pelik. Mungkin sebab tu lah kot dia orang ni je yang berkawan dengan Yuri. Jadi tak lama lepas tu, lepas dia orang dah menunggu Yuri tadi kan, Yuri tadi pun sampailah dengan ustaz dengan warden. Rupa-rupanya ustaz tu belum balik lagi. Mungkin ustaz pun macam ada firasat yang tersendiri lah kot. Sebab itulah dia tak balik. Dan dia tunggu je dekat asrama tu in case ada apa-apa yang berlaku. Dah, bila ustaz sampai tadi, dia minta supaya Sarah dan juga Yuri keluar daripada bilik tu. Tapi Rabia dan Zaza stay dalam bilik. Jadi pada masa tu dalam bilik tu ada Rabia, Zaza, ustaz tu dan juga 2 orang pembantu ustaz. Pelik lah juga kan. Kalau sampai sini je saya baca ni, saya macam pelik tau. Kenapa ustaz tu tak suruh Rabia ni keluar sekali? Mesti ada something kan. Lepas saya baca sampai sini je, saya fikir, saya terus terdetik dalam fikiran saya ni, mesti Rabia ni ada yang menjaga. Jadi Rabia cakap pada masa tu dia ada dekat dalam bilik, tapi dia rasa macam takut gila. Ialah sebab pada masa tu dia cuma dengar Zaza ni menjerit je. Dan menjerit tu pula boleh kata creepy tau. Ya Allah. Dia cakap dah lah dia tu jenis yang penakut. Kita tahulah kan daripada kisah-kisah dia yang sebelum ni pun, dia memang selalu cakap yang dia penakut. Dan tak lama lepas tu ustaz cakap macam ni dengan dia tau. Ustaz cakap dia ni nak berlawan dengan awak sebab awak ada peneman. Kan betul saya cakap. Tak tahu kenapa macam tiba-tiba je macam terdetik, ada something ni, mesti ada yang menjaga dia. Sebab itulah bila ada sesuatu yang menjaga ni, kita pergi ke tempat yang baru pula, sebenarnya kita tahu pun kita ada sesuatu yang menjaga kan. Pergi ke tempat yang baru pula, lepas tu bukan orang tu yang ada dekat situ dah buat kecoh dah dekat situ, tiba-tiba pula nampak orang yang menjaga ni, tentulah dia rasa macam tercabar tau. Dia rasa macam nak berlawan macam gitu, nak beradu ke apa kan. Beradu tidur. Jadi katanya dia benda tu rasa tercabar sangat sebab penjaga Rabia ni selalu menghalang kalau geng-geng dia orang tu semua nak buat kacau ke, nak usik ke apa. Mungkin benda tu nak mengacau dalam bilik Rabia ni lah kot, ataupun spesifiknya nak kacau Rabia ni. Lepas dah dengar macam gitu, lagilah dia rasa takut kan. Yelah dia sendiri pun tak tahu yang kata dia ni ada penjaga, ada yang jaga dia. Dan ayat yang ustaz tu cakap dengan dia kata Rabia ni ada peneman. So Rabia pun macam terfikirlah, sejak bila pula dia ada berkawan, ada bawa kawan kat sini. Dia nak pergi college tu pun dia naik train je, tak ada pun orang nak meneman, nak menghantar ke apa. Dah lepas turun train, dia naik teksi. Itulah yang dia cakap. Dah tu ustaz tadi dia cakap lagi lah, kata sebenarnya Rabia ni dia bawa kawan kepada atuk dia datang situ, datang duduk college tu. Jadi benda yang ada dekat college tu marah, dia tak suka. Sebab itulah masa mula-mula sekali Rabia masuk je ke dalam dewan tu, terus keempat-empat mengelilingi Rabia. Sebab kononnya macam dia rasa dicabar macam gitulah kan. Jadi jomlah kita berlawan. Dan ustaz ada cakap, kata sebenarnya dekat penempatan diorang tu, asrama diorang tu sendiri ada sejarahnya. Cuma diorang ni je belum diizinkan untuk melihat benda-benda gaib ni. Dah tu ustaz tu macam dah tahu sesuatu dah. Sebab itulah dia tak balik, dia tunggu je untuk pastikan apa yang dia fikir pada masa tu betul ke tak. Sebenarnya kalau salah satu tempat tu ada sejarah tertentu, lepas tu ada yang masuk
tu ialah sesuatu lain yang masuk dekat area situ, dan semua yang ada kat situ rasa macam tercabar, mesti macam ada satu story ataupun ada satu cerita yang sangat menarik kan. Tapi itulah, mungkin ustaz tu sendiri pun tak ceritakan secara terperinci apa yang dia tahu, apa sejarah yang dimasukkan. Jadi pada masa tu, ustaz tadi minta untuk Rabia ni cakap baik-baik dengan Zaza ni, cakap baik-baik dengan benda yang ada dalam Zaza supaya keluar daripada badan Zaza. Dah tu jangan mengganggu semualah kan. Tapi katanya perasaan takut tu dah menguasai diri dia dah. Dia dah macam tak boleh nak buat apa-apa dah. Dan lama kelamaan pandangan dia mula jadi hitam tau, black out. Katanya dunia dia rasa macam gelap macam gitu. Dia dah tak sedarkan diri. Bila dia tersedar je, kawan-kawan dia pun berceritalah apa yang jadi. Diorang cerita kata pada malam tu Rabia ni tiba-tiba je menari-nari tau. Dia menari, lepas tu dia bercakap. Rabia ni bercakap kan. Tapi kata-kata yang terkeluar daripada mulut Rabia ni adalah kata-kata puisi. Macam orang dulu-dulu bercakap macam apa sejenis macam bersajak ke ataupun ialah bahasa-bahasa yang puisi macam gitu, tapi ada maksud yang sangat mendalam. Dalam masa yang sama juga Rabia ni bercakap dalam bahasa Jawa dan dia berkomunikasi dengan makhluk yang ada dalam badan Zaza. Tak lama lepas tu, diorang bercakap, berkomunikasi tu semua, dan akhirnya benda dalam badan Zaza tu macam boleh faham tak, boleh terima ke apa. Dia pun keluar daripada badan Zaza. Jadi dalam masa yang sama, ustaz ada bagi tahu jugalah, kata kawan yang dimasukkan tu adalah penjaga kepada atuk dia, Tok Aki dia tu kan. Yang mana kalau kita ingat balik, Tok Aki dia dah pun meninggal dunia. Lepas tu dia balik dengan abang saudara dia ke abang sepupu dia macam gitu, naik motor. Sekali dia nampak ada van ambulans yang lalu, lepas tu nampak kepala ikut sampai depan rumah macam gitu. Ingat lagi tak? Itulah Tok Aki yang itulah. Ya, cerita yang itulah maksudnya. Ustaz tadi cakap lagi, kata sebenarnya yang ikut tu tak ada tujuan lain. Tak ada nak berniat jahat ke apalah. Dia cuma nak tunaikan janji dia untuk jaga keturunan Tok Aki ni. Sebab katanya Tok Aki pernah selamatkan dia, dan sebab itulah dia buat perjanjian tu dengan Tok Akinya Rabia ni. Katanya dia ni adalah puteri bunian daripada tanah Jawa. So mungkin sebab itulah dia macam menari-nari macam gitu tu kan. Dan tu Rabia cakap dia sendiri pun macam tak pernah tanya, tak pernah nak ambil tahu tentang hal-hal Tok Aki dia ni, ataupun hal-hal gaib yang berkaitan dengan Tok Aki dia. Bila orang cakap je, ialah dia dengar lah kan. Tapi nak bertanya, nak bercerita tu semua tak. Sebab dia rasa benda tu menakutkan. So lebih baik benda tu dibiarkan je. Sebab nanti takutnya salah tafsir pula. Paling penting cukuplah kita percaya yang kata ada makhluk lain selain daripada manusia. Lepas tu Rabia cakap macam ni. Tapi yang ni saya baca je lah. Memang perlu sebenarnya untuk kita tahu salah silah keluarga kita. Tapi bagi saya, ilmu dunia gaib ni hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Tahu tentang kebenaran, dan hanya manusia yang terpilih je yang tahu gambaran sebenar mengenai alam yang penuh misteri ni. Dan dia cuma berharap apa yang ada dalam keluarga dia tu cukuplah sekadar memenuhi janji je dan tak melebihi batas. Sebab dia dan keluarga dia hanya bergantung kepada Allah SWT sahaja. Okey, kisah yang kedua ni berlaku lepas dia pindah keluar daripada asrama tu. Malam tu dia ingat lagi pada malam Sabtu, dan dia dalam perjalanan balik daripada Jalan Bangi Lama. Katanya jalan tu adalah sebuah jalan yang panjang dan juga berliku-liku. Kalau saya dah muntah dah. Yelah, saya ada motion sickness. Lepas tu kalau jalan tu kejap belok kanan, kejap belok kiri, kejap belok kanan, tambah pula kita duduk kat belakang kan, confirm muntah. Jadi pada masa tu dia masih lagi berempat dengan rakan sebilik dia sebelum ni. Dan pada masa tu dia baru je balik daripada hantar salah seorang kawan dia yang bekerja dekat area Agensi Nuklear Malaysia, dekat daerah Bangi sana lah kan. Dan dia ingat lagi masa tu dia menaik kereta salah seorang kawan dia yang namanya Sarah. Dalam perjalanan tu lebih kurang dalam pukul 2.30 pagi. Katanya kalau siapa-siapa tahu jalan area Bangi Lama tu, jalan dia seram gila, dengan jalannya yang liku-liku tajam. Dah tu ada satu rumah kayu dekat area situ. Katanya tak tahulah rumah tu rumah siapa. Dia sendiri pun tak tahu, tak pasti sama ada rumah tu ada lagi ke tak. Tapi bagi dia orang, rumah tu menarik sangat dan penuh dengan misteri. So malam tu lepas dah hantar kawan dia, dalam pukul 2.30 pagi, Zaza dia ada tersebut pasal rumah tu. Dia cakap macam ni, korang
rumah ni rumah siapa lah kan. Daripada jauh nampak macam menarik, macam cantik kan, tapi macam rumah hantu pun ada. Mesti banyak hantu kan kat dalam rumah tu. Katanya selamba je dia cakap pasal rumah tu. Kan kalau bercakap macam gitu dah dikira menegur. Memang betul-betul menegur lah. Lepas je dia cakap macam itu, tiba-tiba je dia orang dengar ada sesuatu yang jatuh dekat atas bumbung kereta dia orang. Gum macam tu. Katanya bunyi tu sangat kuat, seolah-olah macam ada sesuatu yang besar yang jatuh dekat atas bumbung kereta dia orang. So dia orang macam terkejut sangat dengan benda tu. Sarah pula dah mula tak tentu arah dah. Sebab Sarah ni adalah orang yang paling penakut dalam geng dia orang. Lebih penakut daripada Rabia ni tau. Sebenarnya kalau lagi takut tu, lagilah dia datang, lagilah dia seronok, lagi suka. Kadang-kadang kalau orang-orang nak cari hantu ni, jangan tunjuk berani sangat. Bawa lah orang penakut, confirm datang. Yelah, kalau dari segi frekuensi pun, kita nak cakap sains lah sikit sini kan. Dari segi frekuensi ni pun, kalau orang penakut dengan orang berani ni, orang penakut ni lagi sama level frekuensi dengan benda-benda tu tau. Okay, Sarah punya menggelabah ni memang dah tak boleh nak bawa bincang lagi dah. Dia punya menggelabah sampaikan orang lain pun turut menggelabah juga. Jadi pada masa tu Sarah dengan Zaza ni ada dekat bahagian depan kereta. Seorang memandu, seorang lagi duduk dekat bahagian depan tu lah kan. Rabia dengan Yuri ni pula duduk dekat bahagian belakang. Dan tiba-tiba Zaza cakap macam ni tau. Nampak tak apa yang aku nampak? Dah tu Rabia ni pun tanyalah kan, kau nampak apa? Zaza cakap apa tau? Kenapa orang tu lari kejar kita? Dia nak tumpang kita ke? Asal dia pakai baju macam tu? Laju gila dia lari. Bila Zaza cakap macam gitu, terus perasaan seram tu datang pada dia orang semua tau. Mungkin kecuali Yuri lah. Sebab kita tahu yang tadi dia cakap Yuri ni seorang yang pemberani. Dia tak cepat rasa takut. So tak tahulah apa perasaan Yuri masa tu kan. Dah, lepas Zaza cakap macam gitu je, Sarah tadi pun pergi tengok cermin tau. Cermin pandang belakang tu lah kan. Dan Sarah tadi pun cakap, betul lah, ada yang kejar kita. Jadi dia orang berdua yang dekat belakang ni pun tolehlah belakang kan, Rabia dengan Yuri tadi. Bila dia pandang je kat arah belakang, memang betul ada seseorang ataupun sesuatu yang mengejar dia. Rupanya tu macam seorang lelaki tinggi sangat dan kakinya panjang. Dah tu dia pakai seluar hitam yang berkoyak rabak. Baju pula baju putih tapi koyak rabak juga. Nampaklah tulang-tulang dia tu. Bahagian kepalanya ni nampak macam tengkorak macam gitu, tapi dia ada rambut yang panjang tau. Dan diorang semua ni macam terkejut lah kan. Diorang tak tahu itu tu apa benda tu. Kalau daripada gambaran dia ni, ingat lagi tak ada satu cerita yang dia tidur dekat luar alang, cerita alang, yang dia tidur dekat luar rumah. Dia tidur luar rumah saya. Lepas tu dia pergi toilet dengan sepupu dia. Sekali dia nampak ada lembaga tu yang sekejap berjalan, lepas tu sekejap merangkak. Lepas tu dia macam bertukar-tukar dalam masa yang sangat cepat. Ingat lagi tak? Yang dia pun gambarannya pun lebih kurang sama dengan gambaran yang ini. Mungkin jenis, yelah, makhluk yang sama lah kan, spesies yang sama mungkin. So Sarah pada masa tu dia terus pecut kereta tu dan tinggalkan benda yang kejar dia orang. Dalam masa yang sama juga dia menangis. Yelah, sebab ramai-ramai dia yang paling takut kan. Dan tiba-tiba Zaza dia seolah-olah macam ketawa sinis tau. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Dah, orang lain yang ada dalam kereta ni of course rasa macam sesuatu kan, terus meremang semua bulu romanya. Dan tak lama lepas tu dia orang sampai dekat satu bus stop ni yang ada dekat dengan sebuah institusi pengajian. Masa tu Sarah cakap dia nampak Zaza ada tengah duduk dekat bus stop tu. So dia pun berhentikan kereta, dia keluar daripada kereta tu untuk pergi ke arah Zaza. Masa tu Sarah ni macam jadi tak sedarkan diri tau. Dia macam dia sendiri jadi lupa yang kata Zaza sebenarnya ada duduk dekat sebelah dia, tengah ketawa-ketawa tu. Dah tu tengok keadaan macam gitu, Yuri dengan Rabia tadi pun keluar daripada kereta. Dan Yuri cakap dengan Rabia ni supaya Rabia yang memandu. Dah tu Yuri pula pergi heret Sarah ni masuk dalam kereta. Dah tu Yuri suruh Rabia tadi pandu kereta tu pergi ke arah sebuah rumah yang ada di Kajang. Jadi Yuri tunjukkanlah jalan ikut mana semua kan. Dan sepanjang perjalanan tu Zaza tadi dia asyik gelak je, asyik ketawa je tau. Dia ketawa lepas tu dia senyap, dia ketawa lepas tu dia senyap. Saya tak boleh bayang lah macam mana, faham tak, dia yang bawa kereta, Rabia yang bawa kereta tu, lepas tu Zaza yang dah kerasukan ada duduk dekat sebelah dia. So macam mana dia boleh fokus untuk bawa kereta tu? Ya Allah, mencabarnya. Sarah pula duduk menangis je tau. Lepas tu cakap, kenapa tinggalkan Zaza dekat bus stop tu? Lepas tu dia menangis. Rupa-rupanya rumah yang Yuri tunjukkan tu adalah rumah seorang ustaz. Dan Yuri dah bagi tahu awal lah dengan ustaz ni yang diorang akan datang ke rumah ustaz tu. Dah bila sampai dekat rumah ustaz tadi ubatkan diorang ni semua dan semuanya macam dah makin okey lah. Tapi ustaz tu minta untuk diorang ni semua tidur dekat rumah ustaz tu pada malam tu. Esoknya
baru balik. Pagi esoknya tu, isteri ustaz ni sediakan sarapan pagi, sediakan nasi lemak katanya. So diorang makan nasi lemak dulu sebelum diorang berangkat. Dalam masa yang sama, Yuri pun tanyalah ustaz ni kan, apa sebenarnya yang dah berlaku, apa sebenarnya yang dah jadi. Lepas tu ustaz tadi pun bagi tahulah, kata sebenarnya rumah tu tak ada siapa pun yang tahu rumah tu milik siapa. Tapi rumah tu memang dah lama dah ada dekat situ. Lagipun kawasan tu dah jadi kawasan hutan simpan UKM. So tak ada siapa pun yang boleh ceroboh masuk ke area situ. Pasal penampakan yang diorang ni semua nampak pula, ustaz sendiri pun tak pasti apa yang diorang ni semua nampak. Cuma ustaz cakap lepas ni berhati-hatilah kalau nak lalu jalan tu pada lewat malam. And kalau jalan Bangi Lama ni, saya tak pasti sangat jalan Bangi Lama tu yang mana. Tapi kalau lalu dekat depan nuklear tu, memang saya selalu lah lalu situ. Sebab saya memang ada buat kerja dekat nuklear pun. Kalau siapa yang tahu, pernah follow saya ke, dia kenal saya ke, dia tahulah saya buat kerja research tentang nuklear sikit. Tak banyak, sikit je. Dan memang saya selalu sangat lalu situ. Bila saya pergi nuklear je, jumpa dengan doktor dekat sana, diorang pun ada cakap pukul 5 petang je diorang dah nak kena balik dah. Dia tak boleh nak stay sampai pukul 6, pukul 7 macam itu. Sebab kat situ memang keras sikit. Mungkin sebab yalah batu kan. Saya pun adalah juga tanya kan, kenapa tak run sampai malam? Yelah run mesin-mesin dekat situ sampai malam kan. Jadi macam boleh lah, macam overtime kita pun boleh spend masa lebih sikit untuk research. Tapi cakap tak boleh, kat sini memang pukul 5 je off. Menarik juga kalau ada yang bekerja dekat nuklear sana nak kongsikan cerita-cerita yang pernah berlaku kan. Sebab yelah kawasan tu memang hutan. Ya hutan. Paling saya tak suka ramai gila monyet. Sebab saya pernah dikejutkan, monyet tu macam nak ambil sesuatu daripada tangan saya tau. Ni cerita hantu ke cerita monyet ni? Okeylah, saya rasa sampai sini untuk video kali ni. Maaf kalau ada kekurangan daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Dan terima kasih Rabia sebab sudi share dengan kita orang semua cerita ni. Dan tu untuk korang yang mungkin nak sharekan cerita-cerita seram korang kepada channel ni, korang bolehlah pergi ke ruang description dekat bawah, sebab saya ada tinggalkan email dekat bawah sini. So korang cuma email saya cerita korang. Jadi macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.